KPM. Bila ku kenang, ku renung gambar wajahmu, kisah yang lalu tak akan berulang lagi. Settle. Kita kasi. Apa kita nak buat hari ni ya? Aduh. Kenapa tak lewat keluar ni? Alamak, melekat. Alamak. Macam mana boleh melekat ni? Aduh. Alamak. Aduh, sakitnya. Aduh. Menyesalnya cucuk pen dalam telinga ni. Aduh, sakit ni. Kena minta pertolongan cikgu ni. Siapa cikgu kita hari ni? Cikgu, macam mana ni cikgu? Sakit telinga ni cikgu. Aduh, hai. Macam mana pula tercucuk dalam telinga aku ni? Aduh, hai. Aduh, sakit. Manalah cikgu ni. Aduh. Kenapa ni? Cikgu. Aduh, cikgu. Tadi saya tercucuk pen cikgu kat dalam telinga cikgu. Guna pen untuk cucuk? Ya, cikgu. Saya tadi tolong kawan saya Brutal naik lah ambulans. Brutal lah you. Saya main-main je cikgu. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Core Curriculum di Didik TV KPM. Saya Fizi bersama-sama dengan semua selama setengah jam ni. Dan hari ini kita bersama dengan Cikgu Murugan daripada Bulan Sabit Merah Malaysia. Okey cikgu. Hari ini saya akan tunjukkan kepada anda. Kita akan mengenali apakah anugerah yang boleh anda dapat daripada Bulan Sabit Merah sekiranya anda adalah dermawan. Hartawan, dermawan. Hartawan lain, selalunya kita dapat cari derma dari orang ramai untuk diberi kepada yang jadi mangsa banjir, mangsa gunung berapi meletup, mangsa bencana alam lah. Ya cikgu. Okey. So, selalunya orang ramai akan menderma. So, dalam hal ini, sesiapa yang banyak menderma, banyak memberi sumbangan kepada Bulan Sabit, mereka akan diberi satu anugerah khas dermawan. Anugerah khas dermawan adalah orang yang individu atau organisasi yang selalu memberi bantuan. Bila saja ada keperluan, dia memberi bantuan. Mereka akan diberi anugerah khas dermawan. Siapa beri? Bulan Sabit. Siapa yang bertanggungjawab? Pengurusi kebangsaan. Siapa yang mencadangkan? Jawatan kuasa anugerah. Barulah kita faham cikgu. Jadi syarikat-syarikat yang dermawan ni akan dapat anugerah lah sekiranya mereka banyak. Syarikat. Baik kalau cikgu. Fizi derma hari ni, esok Fizi nak anugerah. Tak adalah macam itu. Tak ada macam itu. So, tengok kekerapan, jenis apa bantuan yang Fizi bagi. Mereka ada dia punya syarat-syarat. Dia akan ambil kira untuk diberi anugerah. Sekarang faham tentang anugerah dermawan? Dah faham cikgu. Okey cikgu, tadi saya buat sakit telinga cikgu. Adakah hari ini kita akan belajar tentang sakit telinga? Selalunya cikgu, orang yang sakit telinga ni dia berlaku infection. Jangkitan cikgu. Jangkitan, infection. Bernanah ke, ada benda alir keluar daripada telinga ke. Itulah punca kepada sakit telinga. Okey, dia bukan tiba-tiba dia boleh sakit. Kalau tercucuk pun sekejap je lah. Tapi yang betul-betul dia sakit adalah berpunca daripada nanah infection yang berada dalam telinga. Dia kadang-kadang di saluran telinga, kadang-kadang dekat gegendang. Sakitnya ingat berdenyut-denyut. Don't play. Sangat kurang selesa dan berpanjangan sekiranya tidak mendapatkan rawatan. Hari ini kita akan sentuh
mengenai sakit telinga. Okey. Sakit telinga kadang-kadang boleh jadi sakit hati. Kita tenang-tenang dulu. Kita kembali selepas ini di Core Curriculum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton Core Curriculum di Didik TV KPM. Abang Fizi kat sini bersama-sama dengan Cikgu Murugan daripada Bulan Sabit Merah Malaysia. Kalau tadi kita cerita pasal sakit telinga, sekarang ni kita nak tanya Cikgu, apakah tanda-tanda sakit telinga, Cikgu? Soalan yang bijak. Para penonton di rumah. Baik. Cuba anda tengok. Adik anda pernah sakit telinga? Pernah, Cikgu. Anda pernah sakit telinga? Pernah. Okey. Tanda-tandanya very easy. Anda nak kena pasti. Saluran dalam saluran dalam Kerongkong kat sini, Cikgu. Saluran dalam telinga Baik, Cikgu. anda akan terasa berdenyut-denyut. Okey. And semakin lama semakin sakit. Okey. Rasa diri macam nak sesema. Sebab telinga ada kaitan dengan hidung dan kerongkong. ENT. ENT, ya. E, ear, N, nose, T, throat. So dia ada kaitan. So dia rasa macam nak sesema. Nah, lepas tu kerongkong pun dah mula sakit. Okey. Demam. Itu adalah kesinambungan daripada sakit telinga. Ada kata tadi nanah, bisul, ada benda asing, ada luka dalam telinga. Itulah tanda-tanda Sakit telinga. sakit telinga. Ingat, orang yang sakit telinga tak boleh duduk diam-diam. Dia meraung kesakitan. Ya ke, Cikgu? Dia meraung, Cikgu? Sangat kuat sakit dia. Dan Cikgu Badrul. Cikgu Badrul dan Cikgu. dia Cikgu jadi duduk, bangsa. Cikgu. Kenapa dengan Cikgu ni? Telinga. Sakit telinga, Cikgu. Baru kita sembang pasal telinga. Tengok sudah ada patient. Kebetulan lah, Cikgu. Okey, mari kita pergi tengok. Kita buat, Cikgu. Baik, Cikgu. Cikgu Badrul. Okey, Cikgu Badrul. Okey. Para penonton di rumah, sila beri perhatian. Kita buat simulasi sakit telinga. Topik ini nampak macam sangat mudah tau, tetapi kita kena ingat. Perkara ini selalu berlaku di mana? Di rumah, di sekolah, di bilik darjah. Okey? Banyak sebab yang boleh menyebabkan sakit telinga. Saya selalu lihat di sekolah rendah, budak letak pen di telinga tercucuk. Jangan. Don't play. Jangan, kawan-kawan. Okey? Abang Fizi tadi perasan tak? Dia gunakan telinga, dia gunakan pen. Buah dalam Dicucuk, telinga. tercucuk. So, dalam keadaan ini, kita tengok. Baik, Cikgu. Okey. Mangsa yang sakit telinga, jangan dibaringkan. Tak boleh, Cikgu, balik. Jangan dibaringkan. Oh, Sakitnya akan bertambah. So, hanya duduk tegak. Hanya duduk tegak. Cik, jangan takut, Cik. Cik, sabar, Cik. Kita akan bantu, Cik, ya. Baik. Apabila orang komplain sakit telinga, jangan nak usik apa-apa bahagian. Tengok kalau ada tak benda asing ke, cecair ke yang keluar. Kalau ada cair, kita boleh tolong lapkan Baik, saja. Cikgu. Kita first aider, Fizi. Ya, Cikgu. Kita first aider, pembantu mula. Kita tidak boleh memberi sebarang ubat kepada mangsa. Tak boleh, Cikgu, ya? Tak boleh bagi ubat kepada mangsa. Ingat tu. First aider tak boleh beri ubat kepada patient. Mungkin dia bawa. Okey, Cik, ada bawa apa-apa ubat Bawa penahan ubat, Cik? sakit tak? Ada ke, Cik? Ada ubat tak? Ada. Mangsa ni ada bawa ubat penahan sakit. Baik, Cikgu. Expiry date pun agak lama. Dia sesuai lah. Okey, ingat, ubat ini anda makan dengan kerelaan mangsa sendiri. Kita tidak menyediakan. Okey. Okey, nak makan kena ada air, Cikgu. Jadi tolong ambil air. Boleh, Cikgu. Okey, buka pelitup muka. Barulah boleh makan ubat. Baru makan ubat. Baik. Okey, tengok baik. patient. Baik. Kita first aider tidak menyediakan sebarang ubat. Mangsa keluarkan ubat, dia makan ubat. Okey? Sesudah itu, proses untuk sakit lega akan ambil masa. Okey. Cik duduk tegak Cik duduk tegak. Cik okey, Fizi, Cik? Ya. call ambulans. Baik. Kita dapatkan rawatan di hospital sebab
Sakit telinga ini adalah satu keadaan sakit berdenyut-denyut dan sekiranya tidak mendapat rawatan, sakitnya akan bertambah. Ingat, langkah satu, dudukkan. Langkah Dudukkan dua, tengok ada tak apa-apa mengalir keluar dari telinga. Kalau ada, lapkan. Okey. Langkah tiga, Baik, cikgu. tanya, ada ubat penahan sakit tak? Ada, bagi pada mangsa, kita sediakan air saja. Kalau tak ada cikgu? Kalau tak ada, kita terus telefon ambulans, kita hantar mangsa ke hospital. Sementara menantikan ketibaan ambulans, okey, kita berikan mangsa duduk dalam keadaan tegak, Baik. jangan baringkan. Mangsa sudah makan ubat tahan sakit, seharusnya sakitnya berkurangan. Belum tentu dia berkurang. Berkekuatan sakitnya kita tidak tahu lagi. Sambil itu kita sembang saja Berbual dengan dengan dia. dia, cikgu, ya? Berbual-bual saja dengan dia. Jangan usik. Jangan gerakkan mangsa. Ingat tu. Kalau ada secahaya yang keluar daripada telinga, Kita lap, cikgu. kita lap menggunakan gauze. That's it. Faham? Faham cikgu? Boleh? Baik, selepas ini cikgu, kita nak buat apa pula cikgu? Dalam segmen yang seterusnya, saya akan tunjukkan satu lagi teknik yang berlaku apabila kita Oh, tu apa cikgu? Terbang? terbang. Terbang? Ya. Kita lihat seketika, kita kembali selepas ini di Core Curriculum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Ya, bersama-sama dengan saya Fizi dan juga Cikgu Murugan daripada Bulan Sabit Merah Malaysia. Kalau tadi kita cerita pasal bagaimana kita nak mengendalikan pesakit yang sakit telinga. Tapi sekarang ni situasi dia cikgu, kalau kita berada di atas kapal terbang cikgu, kadang-kadang dekat atas kapal terbang ni bila melibatkan ketinggian, kita rasa berdengung telinga kita cikgu. Betul. Ha. Inilah orang yang selalu travel You kena bersedia. Tadi saya dah bagi satu senario, sakit telinga normal. Itu biasa berlaku di rumah, di asrama, di sekolah, di mana-mana saja. Bilik darjah pun berlaku. Kita dah tahu macam mana nak menguruskan tadi. Ya cikgu. Sekarang kita bagi satu lagi senario, sakit telinga yang berpunca daripada ketinggian. Kita akan tengok ketiga-tiga ada beberapa cara lah. Tak Baik, payah cikgu. sebut tiga. Ada beberapa cara untuk kita atasi. Sekarang saya nak guna PZ Baik cikgu. untuk jadi mangsa. Ini simulasi saja. Okey. Ingat tu, Baik, simulasi. cikgu. Kita akan gunakan PZ untuk jadi mangsa. Boleh Baik. PZ? Boleh cikgu. Boleh bantu saya? Boleh cikgu. Terima Okey, kasih. sekarang ni kita bayangkan kita berada di atas kapal terbang. Pejam mata masing-masing. Kita di atas kapal terbang. Fly ke mana? Kita nak terbang ke Langkawi cikgu. Langkawi, ya? Langkawi. Baik cikgu ya. Saya suka Langkawi. Baik, saya terbang ke Langkawi sekarang ni dan kini saya pun berada di atas kerusi kapal terbang. Okey. Para pelajar, penonton di rumah, tolong ingat apabila anda berada di kapal terbang bersama keluarga, bersama kawan, tiba-tiba tengok, sakitnya. Dia bukan sakit normal tau. Ada kalau kena sakit, terlalu sakit. Dia menyucuk-nyucuk cikgu. Menucuk-nucuk dan pedih. Very very painful. So, baik, waktu cikgu. itu kawan ni kan kawan kita, ahli keluarga kita. Aduh, sakitnya. Langkah Aduh, satu sakitnya. Tanya dia. Aduh, sakitnya. Dia selalu sakit dua-dua belah tau. Aduh. Tanya. Aduh, "Cik, ya. Ada gula-gula tak? Gula-gula. Tengok dalam poket. Ada. Telah. Aduh, sakitnya. Aduh. Telah. Baik. Saya kena makan gula-gula. Nombor ke? satu, gula-gula. Masuk dalam. Okey, cukup dua tu. Ya. Okey, good. Masuk je, letak dalam mulut. Beransur-ansur sakit tu akan berkurangan. Saya bagi langkah satu. Okey? Boleh? Baik cikgu. Macam mana? Rasa lega? Sakit lagi cikgu. Aduh, sakitnya. Alamak. Okey. Aduh, berdengung ke telinga. Langkah dua. Baik cikgu. Kita ajar teknik kedua. Okey? Are you ready? Ready? Telan air liur. Telan air liur dengan mulut ternganga. Mulut tenganga. Nganga. Terang liur. Macam tu ke cikgu? Buka mulut. Telan air liur.
Yes. Dah hilang lah cikgu. Kita perlu melatih ni beberapa kali ya. Ingat tu. Tadi tengok Fizi buat sekali lagi Fizi. Bila dah telan mulut kena buka tu. Baik, Bila cikgu. dah telan mulut kena buka. Buka balik ke? Buka balik. Okey. Alright. Tu second step. Step ketiga. Baik cikgu. Step ketiga, langkah ketiga adalah apa yang patut kita buat ialah picit hidung, Baik. Aha. kuat-kuat, Baik cikgu. tutup mulut. Okey. Hembus kuat-kuat. Oh, lega betul lah cikgu. Hilang terus. lah. Bunyi pop yang keluar daripada telinga tu akan melegakan terus rasa sakitnya itu. Baru dah selesa cikgu. Selesa Pakai tali pinggang. So di sini Baik, cikgu. kita dah tengok 3 langkah. Langkah 1 apa Fizi? Langkah 1, kita kena makan gula-gula. Gula-gula jangan telan lah. Letak dalam mulut. Kita kemamkan dia cikgu. Kemamkan dia beberapa minit. Baik. Rasa sakit tu hilang. Kalau tidak hilang juga. Okey. Telan air liur. Langkah 2 Mulut telan terenganga. air liur dengan mulut terenganga. Okey. Langkah ketiga. Picit hidung. Tutup mulut. Hembus kuat-kuat. Dia akan pecahkan rasa sakit itu. Actually berpunca daripada tekanan. Okey. Lebih-lebih lagi penerbangan jarak jauh je. Jarak jauh. Tapi ingat, kalau 3 langkah ini tak selesai, macam mana kebarangkalian? Macam mana cikgu? Kita di atas kapal terbang masa tu cikgu. Yes. Apa kita boleh buat ialah kita bagi tahu pada bangsa atau pesakit, just duduk baring. Bila kapal terbang landing, sakit tu akan hilang. Itulah caranya lah. Tak ada cara lain. Duduk baring tidur cikgu ya. Duduk baring tidur. Kalau boleh nak minum ke apa ke, minum je lah. Okey, supaya you jangan concentrate pada sakit tu. Tapi ingat, sakitnya memang sakit. Memang cikgu. Sakitnya memang sakit. So that's all you can do. Saya dah ajar you berapa langkah? 4 langkah. Baik cikgu, 4 langkah. 1, makan gula-gula. 2, Yang kedua, telan air liur sambil buka mulut. nombor 3, Yang ketiga adalah memicit hidung dan menutup mulut dan hembuskan. Hembus Hembusan itu. kuat-kuat. Hembus kuat-kuat. nombor 4, Tidur. sehinggalah landing. Baik cikgu, antara nilai-nilai murni cikgu yang boleh kita belajar sepanjang pembelajaran kita pada hari ini cikgu. Okey. Sakit orang jangan biarkan macam itu saja. Betul, cikgu. Sakit tu kita boleh rasa. Kita kena empati. Kita juga rasa simpati Betul. dengan orang yang sakit. Kalau dia sakit, we have to always mengulurkan bantuan kepada orang supaya kita boleh tolong membantu untuk melegakan dan meredakan rasa sakit pada mangsa. Dengan ini, nilai murni yang saya tunjukkan adalah rasa empati dan simpati pada mangsa. Baik, itu dah dia pelajaran kita pada hari ini. Kita harapkan semua kawan-kawan dapat mengambil sedikit sebanyak tips-tips yang telah pun dikongsikan oleh Cikgu Murugan kepada kita. Manalah tahu lepas ni ada yang nak naik kapal terbang, tiba-tiba sakit telinga, boleh gunakan 4 cara tadi, okey? Hobi yang memanjat gunung, mendaki pun gunung. sama juga cikgu ya. Jadi jaga diri baik-baik, jaga SOP, terus layan Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye bye. Cikgu, jom cikgu. Kapal terbang nak berlepas ni.